Muslim memang power, kemudian mendapati syarat Bukhari saja, mendapati syarat Muslim saja, maka dia akan dinilai berdasarkan kepada hadis-hadis yang dimuatkan dalam musnad tersebut. Jadi musnad ni tak ada jaminan bahawa musnad itu dia sahih. Sebab itulah dalam kutubus sittah yang saya sebutkan tadi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, kita hanya declare Bukhari dan Muslim saja. Kalau kamu riwayatkan hadis ataupun kamu petik hadis ni riwayat Imam Muslim. Okey, so tak perlu lagi untuk kamu nilai ataupun kamu takhrij ataupun kamu nak siasat. Once dia adalah Muslim ataupun dia adalah Bukhari, maka ma'ruf kita kata dia adalah sahih. Tetapi kalau hadis yang kamu bawakan itu adalah hadis riwayat Abu Daud ataupun hadis riwayat Ibnu Majah, maka perlu kepada satu lagi stage, iaitu kena siasat. Dia sahih ataupun tidak. Sama ada dia sahih ataupun hasan ataupun dhaif ataupun maudhu'. Tapi jangan berlakulah maudhu'. Sebab dia dah ditapis. Pasal mungkin tak ada kot maudhu'. Kalau ada pun dituduh ataupun dianggap sebagai maudhu' berdasarkan riwayat-riwayat yang lain. Tapi kalau berdasarkan kepada tapisan pengarang kitab ni, tidak akan ada yang maudhu'. Paling kurang pun akan ada dhaif lah. Sekurang-kurangnya dhaif. Dia takkan maudhu'. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, kita juga ada kitab Muwatta'. Muwatta' ni juga tak ramai yang pakai, tapi yang biasa kita dengar adalah Muwatta' Malik. Okey, Muwatta' Imam Malik, mazhab Maliki. Muwatta' ni adalah penyusunan hadis dalam kitab berdasarkan ilmu fiqh, yang mana dia merangkumi hadis-hadis yang marfu', mauquf dan juga maqtu'. Kebiasaannya dia adalah hadis-hadis yang hadis Nabi, kata-kata sahabat dan juga kata-kata tabi'in. Okay. Dia ada marfu'. Marfu' tu marfu' ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mauquf ila sahabah, maqtu' ila tabi'in. Jadi Muwatta' ni dia combine antara hadis Nabi, sunan asar sahabat dan juga pendapat daripada tabi'in. Okay, Muwatta' ni maksudnya apa? Muwatta' ni maksudnya kalau Imam Malik tu sendiri dia kata Muwatta' ni maksudnya bersepakat, satu konsensus. Muwatta'. Maksudnya Imam Malik sendiri masa dia menghasilkan kitab Muwatta' Malik ni, dia bentangkan hadis-hadis ataupun kandungan kitab Muwatta' ni kepada ulama'-ulama' yang hidup sezaman dengan dia. Dan semua ulama'-ulama' yang dia bentangkan tu mengakui dan mengesahkan kitab tersebut. Maka dia namakan sebagai Muwatta' sebab watta'a kullul ulama', katanya disepakati oleh para ulama' tentang kandungan kitabnya tersebut. Dan akhirnya kitab itulah yang dijadikan sebagai kitab, katanya dikarang oleh para anak-anak muridnya, dikompilkan menjadi kitab Muwatta' seperti mana Muwatta' Malik yang ada sekarang. Dan yang lagi hebatnya, Imam Asy-Syafi'i sendiri sebelum dia pergi jumpa berguru dengan Imam Malik, dia dah hafal Muwatta' Malik. Itu antara yang hebat. Imam Bukhari sendiri itu adalah kehebatan para ulama' yang mana mereka ni menghafal kitab tok guru dia orang. Sebelum dia orang pergi menghadap, pergi bentuk ilmu, dia dah hafal kitab-kitab tok guru dia. Okey. Dan antara kitab Muwatta' yang Malik, antaranya Muwatta' Imam Malik Muwatta' yang Malik pula. Muwatta' yang masyhur adalah Imam Malik. Kemudian Muwatta' Ibnu Abi Zib Al-Madani. Kemudian Muwatta' Abi Muhammad Abdullah Al-Mawarzi. Itu contoh-contoh kitab yang menamakan kitabnya sebagai Muwatta', yang mana Muwatta' ni bermaksud kandungan kitab itu disepakati oleh ulama'-ulama' sezaman dengannya, Muwatta'. Okey, itu yang kelima. Yang keenam adalah Musannaf. Okey, Musannaf ini juga basically sama saja, dia disusun berasaskan kepada pembimbingan ilmu fiqh, dan dia juga merangkumi hadis-hadis yang marfu', hadis daripada Nabi, mauquf daripada sahabat dan juga maqtu' daripada tabi'in. Dan hanya nama saja yang membezakan antara Muwatta' dengan Musannaf tersebut. Okey, ada yang namakan Muwatta', ada yang namakan Musannaf, tapi basically dia adalah benda yang sama, yang mana Musannaf ni lebih kepada karya, hasil karya yang dihasilkan
yang dinamakan sebagai musannaf. Musannaf ni adalah pengarang, karya pengarang yang disebut sebagai musannaf itu sendiri. Okey. So yang membezakannya hanyalah dari sudut penggunaan istilah sama ada muwatta' ataupun musannaf. Okey, antara musannaf yang masyhur musannaf Abdul Razzaq, musannaf Abdul Razzaq As-San'ani, musannaf Ibnu Abi Syaibah, musannaf Baqi' Ibnu Makhlad dan sebagainya. Okey. Dan yang terakhir adalah Al-Mu'jam. Okey, Mu'jam ni lain sikit. Mu'jam ini adalah satu penyusunan hadis dalam kitab Mu'jam ataupun dalam satu karya Mu'jam itu sendiri mengikut nama-nama sahabat ataupun guru dalam bidang hadis ataupun lokasi ataupun negeri suatu tempat. Sama ada dia adalah ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Syam, ulama-ulama Iraq dan sebagainya. Ada yang susun berdasarkan nama sahabat, ada yang susun berdasarkan nama guru-guru, tutur guru yang ada pada zaman tersebut, dan juga ada yang berdasarkan kepada lokaliti ataupun negeri satu kawasan dia dibincangkan ilmu tersebut. Okey, dan kemudian dia disusun mengikut abjad. Okey, dia Mu'jam ni biasa kalau kita faham Mu'jam ni macam kamus ataupun ensiklopedia. Okey, tapi ensiklopedia ini berdasarkan kepada nama sahabat, guru ataupun lokasi negeri-negeri, dan dia disusun pula mengikut abjadiah, mengikut alphabetical order. Okey, berdasarkan kepada alfabet. Okey, antaranya adalah kitab Mu'jam yang masyhur, Mu'jam Al-Kabir li Abu Qasim As-Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tabrani, Mu'jam Tabrani, Mu'jamul Awsat, dan juga Mu'jam Saghir oleh Imam Tabrani juga, Mu'jam Arabi, dan juga Mu'jam Al-Buldan li Abi Ya'la Al-Maulisi. Mu'jam li Abi Ya'la Al-Mausili. Okey. Itu antara kitab-kitab Mu'jam yang ada. Kalau kita sekarang kita biasa guna Mu'jam ni merujuk kepada kamus ataupun dictionary ataupun ensiklopedia hadis. Mu'jam ni biasa kita sebut ensiklopedia. Tapi kalau Mu'jam dalam bidang hadis adalah satu hadis yang disusun berdasarkan nama sahabat tadi, nama guru ataupun berdasarkan kepada lokasi bincangan hadis. Okey. Dan sebenarnya terdapat banyak lagi istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan hadis oleh para ulama, dan istilah-istilah tersebut digunakan sebagai judul ataupun tajuk kepada penulisan untuk membezakan antara isi kandungan kitab masing-masing. Okey, itu yang ada. Kalau selain daripada yang kita bincangkan tadi, sebenarnya ada lagi perbahasan ataupun tajuk-tajuk nama-nama yang digunakan selain daripada musnad, mu'jam, sahih ataupun musannaf tadi. Antaranya kita ada juga kitab yang dinamakan di awalnya sebagai Ahadisul Ahkam, koleksi hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum. Ada Al-Ajza' ataupun Al-Juz'u pun ada juga. Kemudian ada juga Al-Majmu'. Majmu' ni koleksi. Kemudian juga ada Atraf, Al-Atraf. Atraf ni maksudnya atraf ni potongan-potongan awal. Macam hadis tu, hadis tentang innamal a'malu binniyat. So dia buat kitab tentang innama saja, innama. So ini adalah atraf tentang hadis-hadis yang dimulakan di awal dengan innama. So ataupun atraf berdasarkan kepada potongan-potongan yang ada. Ada juga al-zawaid, ada al-mustadrak, al-mustakhrajat, al-mashhur, al-mawdu', al-takhrij dan sebagainya. Okey, itu antara nama-nama lain, tapi tak banyaklah yang ulama menggunakan sebagai nama kitab. Yang paling banyak seperti mana yang kita sebutkan tadi, antaranya adalah al-jami' itu sendiri, al-musnad itu sendiri, as-sahih, as-sunan, al-muwatta', al-musannaf dan juga al-mu'jam. Okey, selesai. Itu dari sudut karya-karya hadis yang ada, dan juga penamaan ataupun kita kata sebagai metodologi penyusunan. So bila kita bincang bab tadwin, pembukuan ini, tak dapat tidak untuk kita lihat dari sudut metodologi penyusunan tersebutlah. Okey, ia adalah berdasarkan kepada klasifikasi yang kita sebutkan tadi, dan itulah idea awal yang ada ataupun yang terlintas pada ulama-ulama. So kalau kita lihat daripada awal itu mungkin nampak agak
agar tidak tersusun ataupun disusun berikut kemudahan pihak pengarang yang awal disusun berdasarkan nama sahabat. Lama kelamaan bila dikaji, sebenarnya lebih mudah bila disusun berdasarkan perbincangan fiqh. Tetapi masa nak hasilkan musnad itu ataupun sunan tersebut jadi susah lah, sebab dia orang pula kena fikir dan kena susun. Tapi ala kulli hal dibuat juga, dihasilkan supaya kita umat Islam yang terkebelakang ni dapat mendapat manfaat daripada kitab-kitab sunan yang dia orang hasilkan tersebut. Okey. Seterusnya kita masuk kepada perbincangan metod kitab-kitab hadis yang ada, sebab ada grup yang dapat tajuk tokoh-tokoh hadis dan juga kitab-kitab yang dihasilkan. Jadi kita tengok sedikit ataupun sebentar lalu berkaitan dengan kitab-kitab yang ada. Saya rasa kita mulakan dengan kitab karya agung dalam bidang hadis, iaitu Sahih Al-Bukhari itu sendiri. Okey, kenapa dia dianggap sebagai karya agung dalam bidang hadis? Satu, dia memang hebat seperti mana yang kita sebutkan tadi sebelum ini. Proses penapisan dia sangat-sangat ketat dan dia telah berjaya membuat satu inovasi sebenarnya. Sebelum adanya kitab Sahih Al-Bukhari, semua ulama pada masa itu tidak ada idea langsung untuk menghasilkan satu kitab seperti mana kitab Sahih Al-Bukhari. So dia orang hanya susun ikut nama sahabat. Kemudian tidak ada tidak ada idea lah, tidak ada idea awal macam mana nak hasilkan satu kitab yang satu boleh memelihara hadis Nabi SAW, yang kedua mudah dirujuk, dan akhirnya Bukhari Al-Muslim ni, dan Muslim ni menjadi satu kedudukan yang kedua selepas Al-Quran Al-Karim. Betullah para ulama, ijma' ulama mengatakan bahawa Sahih Al-Bukhari adalah as-sahhul kitab fil ardi ba'da Al-Quran. Kitab as-sahhu al-kitab fil ardi ba'da Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Kitab yang paling sahih atas muka bumi ini selepas Al-Quran adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Dan siapa yang mengingkari hadis dalam Sahih Al-Bukhari, maka dia dianggap sebagai kafir ataupun murtad. Sebab dia bawa sikit dia daripada Quran. Sebab itulah bila kita belajar tentang hadis ni, kita kena berhati-hati, sebab jangan sampai kita mengatakan hadis itu adalah tak betul ataupun kita condemn hadis. Kita kata hadis ini tak betul, tak hygiene. Saya pernah cerita sebelum ni, contohnya hadis tentang kalau ada tu seekor lalat dalam cawan, dalam air, apa yang kita kena buat? Kita kena tenggelamkan lalat tu sampai habis. Sebab salah satu daripada sayap lalat tersebut ada penawar dan salah satu ada racun. Boleh terima ke hadis tersebut? Ada yang kata, tak lalulah nak buat benda macam tu kan. Ada lalat kot, takkan nak kena rendam balik kan. Kemudian tak hygiene, takkan Islam ajar macam tu. Kita pula lebih pandai. Kita kena ingat hadis tu adalah dalam Bukhari, dalam Muslim. Kalau kita mempertikaikan kesahihan hadis tersebut, betul ke Rasulullah sebut macam tu, kita boleh jatuh murtad. Soal nak buat tak buat tu cerita lain. Mungkin tak lalu nak buat ke, padahal kalau makan kedai tepi jalan lebih daripada lalat masuk dengan lipas apa semua, kita tak nampak je kan, kita sampai dah siap. Makan kat tepi jalan kotor dengan tikus pun ada, tapi sebab tak nampak, selamba je makan. Tapi kalau bab tu, dia cerita tu, kamu nak buat tak buat tu cerita lain. Itu sebab tak semua hadis sahih ni wajib untuk kita laksanakan. Okay. Sahih satu hal, pelaksanaan dia tu tak wajib tak wajib tu satu cerita yang lain. Jadi mempertikaikan kesahihan tu satu isu yang lain. Okay, kena faham Contohnya hadis Nabi sahih tentang poligami. Takkan wajib? Wajib semua orang lelaki kan, asal sahih dia ke wajib? Sahih tak mestinya wajib. Bergantung kepada hukum pada hadis tersebut. Sebab bab sahih tak sahih ni bab teknikal hadis tersebut boleh diterima ataupun tidak. Okay, tak semua sahih tu wajib. Okay. Macam bab lalat tadi, tak mestinya kamu kena buat. Tapi itu yang Rasulullah sebutkan. Jangan sampai kamu mempertikaikan. Satu lagi kalau yang perempuan ni lah, bab poligami, tak setuju mempertikaikan hadis tersebut. Itu kalau mempertikaikan boleh menyebabkan murtad ataupun kafir. Kalau mempertikaikan, kalau tak setuju tak apa. Saya setuju Ustaz. Yang penting dengan syarat bukan suami saya. Tak apalah, yang penting setuju.
daripada tak setuju ataupun mempertikaikan sumber hadis tersebut. Sebab tu kena hati-hati. Okey. Imam Al-Bukhari, kalau kita tengok sikit pengenalan Imam Al-Bukhari, saya rasa nanti grup yang akan present bab ni akan cerita dengan lebih detail lah. Nama sebenar Imam Al-Bukhari ni kita kena ingat lah, Bukhari tu bukan nama dia. Nama Bukhari tu adalah nama tempat dia lahir. Nama sebenar dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bardizbah Al-Ja'fi Al-Bukhari. So nama dia adalah Muhammad bin Ismail. Yang betul-betulnya dalam IC dia adalah Muhammad bin Ismail. Al-Bukhari tu tempat dia lahir di Bukhara, Turkmenistan, Uzbekistan. So Imam Bukhari ni orang apa? Orang Melayu ke? Orang Arab? Bukan, dia orang Russia, orang Chechen. Kamu kena bayangkan muka Imam Bukhari ni macam muka apa nama? Yang wrestling tu nama Khabib. Geng-geng tu lah. Khabib yang juara tu, tinju tu. Dia memang asal daripada sana, memang orang jenis orang yang daripada Uzbekistan. Okay, bukan orang Arab tapi mahir dan fasih dalam Arab dan mahirlah dalam bidang hadis. So nama sebenar dia adalah Abu Abdullah. Dia adalah bapa kepada Abdullah, anak dia lalu nama Abdullah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bardizbah Al-Ja'fi Al-Bukhari. Dia lahir pada hari Jumaat 13 Syawal di kota Al-Bukhara, maka dinisbahkan nama dia sebagai Bukhari dan disebabkan tempat beliau lahir, dan beliau wafat pada 30 Ramadan 256 Hijrah. Okey, orang tak sempat nak raya. 30 Ramadan dia dah wafat pada tahun 256 Hijrah. Okey. Okey, dan kitab yang kita jadikan sebagai rujukan ataupun karya utama dalam bidang hadis itu kita namakan sebagai kitab Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Hadis Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamih. Okey, dan dikenali sebagai kitab Sahih Al-Bukhari. Nama dia panjang, tapi kita tak suka yang panjang-panjang, kita suka yang ringkas-ringkas, kita pun namakan kitab Sahih Al-Bukhari. Macam nama dia tadi, nama panjang tu kita ambil. Ada orang sekarang, orang Melayu kan ramai letak nama anak Bukhari kan. Tak salah, walaupun maksud asalnya adalah nama tempat Bukhara. Contohnya kalaulah Imam Bukhari lahir di Kuala Lumpur, mungkin nama dia Imam Kuala Lumpur lah. Imam Kuala Lumpur. Kalau dia lahir kat Kuala Lumpur. Kemudian orang-orang selepasnya pun namakan anak sebagai Kuala Lumpur. Tak ada masalah. Bukan masalah pada nama tersebut, tetapi tabarrukan. Kita mengambil keberkatan nama ulama yang hebat. Sebab tu dia tengok nama orang Melayu banyak yang nama Bukhari kan. Ada sini sudah yang ayah dia nama Bukhari ataupun dia nama Bukhari. Saya sendiri dulu masa belajar pun ada 2-3 orang kawan nama Bukhari. Okey, Bukhari itu nama tempat. Okey. Tapi kenapa dinamakan sebegitu? Sebab tabarruk, ambil keberkatan daripada ulama yang sangat hebat ni. Mudah-mudahan kita dapatlah tempias daripada kehebatan ulama tersebut, maka dinamakan. Orang Melayu ni memang suka ambil keberkatan daripada nama-nama ulama, maka dinamakan. Contohnya sama jugalah dengan Imam An-Nasa'i. Nasa'i itu pun nama tempat juga. Tirmizi pun nama tempat. Turmuz. Yang bukan nama tempat ni Abu Daud dengan Muslim aja. Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Ibnu Majah bukanlah. Yang lain semua adalah nama-nama tempat. Okey, tapi tak ada masalah. Ala kulli hal, kita nak tabarruk kepada ulama-ulama yang hebat tersebut. Okey, isi kandungan yang terdapat dalam kitab Bukhari ni disusun dalam 7 kitab yang utama, yang mana di dalamnya ada 3,450 bab, dan sekiranya dikira satu persatu terdapat 9,082 hadis. 9,000 lebih. Okey, 9,082 hadis di dalamnya, dan para ulama meneliti dan terdapat 6,397 keseluruhan hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, yang mana terdapat 2,531 hadis yang tidak berulang. Sebab kita, macam saya sebutkan tadi, Imam Bukhari ni kadang-kadang hadisnya berulang. Macam hadis yang tadi, dia satu hadis panjang, dia kerat 3. So basically dia adalah berulang lah. Cuma dia bawakan riwayat-riwayat yang lain, sebab dalam simpanan dia tu terlalu banyak riwayat yang ada,
Dia nak tunjukkan bahawa dia dapat riwayat ni banyak. So sumbernya banyak dan semuanya sahih. So dia bahagi, dia ulang-ulang di tempat-tempat. Yang kedua, kecerdikan ataupun kejeniusan Imam Al-Bukhari ni, dia boleh buat tarujum abwab. Apa yang Nabi sebut ni sebenarnya adalah merujuk perbincangan tentang jihad. Sebahagiannya rujuk tentang bagaimana kita nak menerima Israiliyat. Sebahagiannya adalah Nabi nak masukkan dalam bidang dakwah sebagai contoh. So daripada satu hadis, dia boleh bahagi kepada 3 perbincangan yang berbeza dengan riwayat yang pelbagai, dan manfaat itu dapat kat kita dan kita boleh terus ambil manfaat tersebut. Oh, okay, inilah yang Rasulullah masukkan daripada hadis tersebut. Kalau kita terus konon-kononnya lah, kita terus nak rujuk pada hadis tanpa melalui Imam Al-Bukhari, kita faham tu apa yang Nabi nak masukkan daripada hadis tersebut. Susah juga kita nak tahu kan. Jadi Imam Bukhari dan imam-imam hadis yang lain tu, dia dah tolong fikir siap-siap untuk kita. Ini Nabi masukkan perbincangan tentang mudharabah sebagai contoh. Ini Nabi masukkan tentang ijarah. Jadi bab-bab ijarah ni kita dalam tu saja. Dan kadang-kadang kita tak terfikir. Contohnya bila saya buat kajian tentang hadis ijarah masa buat master dulu, antara hadis ijarah yang ada dalam kitab Bukhari dan Muslim adalah hadis tentang berbekam. Jadi kau boleh bayangkan macam mana, apa kaitan ijarah dengan bekam. Kenapa Imam Al-Bukhari, Imam Muslim memasukkan hadis tentang berbekam dalam kitab ijarah, dalam kitab sewa beli. So kita tengok secara zahir mungkin kita tak nampak kaitan. Satu lagi sebab Bukhari ni dia punya level tinggi, kita ni dah lah orang Melayu biasa, bahasa Arab tak pandai, kita kena rujuk lagi bawah daripada Bukhari, iaitu kitab syarah kepada Bukhari, iaitu kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu baru kita boleh faham. Sebab Bukhari pun level dia tinggi juga. Yang kita orang biasa ni kalau tak belajar bahasa Arab, tak pandai uslub, balaghah dan sebagainya, kita tak tahu sangat. Kita kena rujuk pula kitab Syarah Sahih Al-Bukhari. Ada syarah syarah Umdatul Qari, Imam Aini, ada juga syarah Fathul Bari yang famous, Fathul Bari lah kan, syarah yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Bila kita tengok dalam kitab syarah, baru kita tahu rupanya bab berbekam tadi Nabi maksudkan adalah sewa tenaga. Nabi berbekam dan Nabi bayar upah bekam. Hadis dia macam tu ya. Nabi berbekam dan Nabi membayar upah bekam. Imam Bukhari letakkan dia dalam bab ijarah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani syarahkan hadis tu, dia mengatakan bahawa antara benda yang kita boleh sewa beli adalah tenaga ataupun khidmat lah. So tukang bekam tu dia ada kemahiran untuk berbekam dan Nabi bayar upah kepada dia sebab dia berbekam. Maka boleh kita sewa beli bukan hanya pada barang, kan biasa kita sewa rumah, sewa kereta dan sebagainya. Kita juga boleh sewa servis perkhidmatan. Contohnya perkhidmatan lawyer. Lawyer mana nampak kan dia punya bendanya kan, tapi kita sewa. Okay, so sampai ke tahap itu perbincangan tu berdasarkan kepada tarajum abwab ataupun pengelasan bab-bab yang telah disusun oleh ulama-ulama tersebut. Detail cerita dia tu memang detail lah. Sebab tu bila kita belajar tu kita akan dapat faham dan kita akan dapat kuasai ilmu tu dengan baik bila kita merujuk kepada kitab-kitab tersebut. Okey, dan merujuk kepada taraf kitab ni seperti mana yang sebutkan tadi, maka kitab ini ijma' ulama seluruh dunia daripada dulu sampai sekarang ijma' mengatakan bahawa kitab ni adalah paling sahih selepas Al-Quran. Ada juga seorang dua yang tak setuju, tapi dia tak termasuk dalam ijma' lah. Majoriti ulama daripada dulu sampai sekarang mengatakan bahawa Sahih Al-Bukhari dan Muslim adalah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Jadi mustahil lah bagi kita ni kalau nak kamu seorang tak puas hati, tak setuju, boleh juga kalau kamu tak setuju, tapi kamu seorang je lah kan. Ulama-ulama yang hebat semua pakat setuju, kita seorang-seorang tak setuju, seorang-seorang kita je lah. Okey, kemudian metod penulisan. Okey. Bila kita meneliti kitab tersebut, kita akan dapati bahawa Imam Al-Bukhari ni sebenarnya dia tak cerita pun dalam kitab dia apa metod yang digunakan pakai dalam penulisan tersebut. Okey. Sebab tak menjadi satu budaya lagi.
berbanding kitab-kitab yang mutaqaddimin yang ke belakang ni, kebanyakan para ulama dia sebut dia susun macam mana kitab-kitab ni. Tapi Bukhari dia tak sebut. Okey, tak ada masalah. Ulama-ulama yang selepasnya telah mengkaji dan telah mengeluarkan kaedah ataupun senarai metod yang digunakan pakai oleh Imam Al-Bukhari dalam menghasilkan kitab sahih tersebut. Dan berdasarkan penelitian terhadap nama kitab tersebut, maka disimpulkan bahawa Imam Al-Bukhari telah menekankan beberapa ciri yang menjadi ciri utama kepada penjenamaan ataupun penamaan kitab tersebut sebagai kitab yang sahih. Yang pertama adalah bila mana Imam Al-Bukhari menggunakan kalimah Al-Jami'. Kenapa Imam Al-Bukhari nama kitab dia kitab Jami'? Dia nak menegaskan bahawa hadis yang dikumpulkan itu meliputi keseluruhan perkara-perkara yang terdapat dalam agama Islam. Sebab dia kata ni jami' betul. Ini dah menyeluruh. Dia dah holistik. Dia dah menyeluruh. Yang mana meliputi hukum, perkara-perkara yang dahulu, perkara-perkara yang akan datang, akhlak, ibadah, semua dia dah masuk dalam tu. So jaranglah kita nak sebab tu sekarang ni kita nak cari benda, nak cari perbincangan yang tak ada hadis mengenainya susah. Sebab kebanyakan semua dah ada dalam hadis. Sebab dia dah jami' dah. Imam Al-Bukhari dah fikirkan untuk kita, kecuali benda-benda muasarah lah. Kalau kamu cari hadis tentang Bitcoin memang tak ada lah, atau hadis tentang bayi tabung uji memang tak ada lah. Sebab itu perkara-perkara muasarah, perkara-perkara terkini. Kalau perkara-perkara basic kehidupan manusia ni daripada dulu sampai sekarang, semua itu telah dijamikkan, dikompilkan secara holistik keseluruhan dalam kitab Imam Al-Bukhari, sehingga tidak ada satu langsung pun yang tidak dibincangkan ataupun tidak dirangkumkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sebab tu kitabnya ni beberapa jilid banyak, ada berbelah-belah jilid. Okay, sebab semuanya dimasukkan dalam tu. Okay. Kemudian kalau kamu baca kitab syarahnya lagilah panjang daripada kitab asal tersebut. Okey. Yang kedua kalimah as-sahih, al-jami' as-sahih. As-sahih tu nak menjelaskan bahawa beliau telah memilih hadis-hadis yang sahih saja dan telah menghindari ataupun tidak memasukkan dalam kitabnya hadis-hadis yang tak capai tahap 5 syarat hadis sahih tersebut. Itu dia punya benchmark tinggi tu. Sebab tu dia berani letak kat nama kitab dia satu jami', satu sahih. Okey. Kemudian yang ketiga dia letak pula al-musnad. Musnad itu menjelaskan bahawa dia hanya masukkan hadis-hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dia tak masukkan kata-kata sahabat, kata-kata tabi'in ataupun kata-kata ulama yang lain. So dia tegaskan dalam kitab dia tu, berdasarkan nama tu, dia dah tegaskan kitab dia adalah menyeluruh, sahih dan hanya rujuk kepada musnad semata-mata yang betul-betul sampai kepada Rasulullah. Tidak ada kata-kata sahabat dan juga kata-kata tabi'in. Itu kalau kita nak buat buku pun, kalau kita dah pandai karang buku kan, so macam mana kita nak tegaskan konten buku kita tu, kita letak kat tajuk lah. Tajuk ni memang tajuk yang paling hebat, paling tepat, yang paling holistik. Yang orang lain tak boleh petikai bila tengok tajuk tu, dia kata berdasarkan tajuk pun kita dah tahu keyakinan pengarang bahawa kitab yang dihasilkan tu betul-betul sahih, betul-betul menyeluruh dan betul-betul daripada Nabi SAW. Okey, kemudian kalau kita tengok dari sudut syarat penerimaan hadis yang telah ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari sendiri, sebagaimana yang kita bincangkan pada minggu lepas, syaratnya perlulah adil, perawi tersebut perlulah adil, perlu dhabit dan juga siqah dari sudut riwayat hidup dan juga sifat-sifat kehidupan sehariannya. Dan seterusnya seperti mana yang kita bincangkan, muttasil, sampai kepada Rasulullah SAW dan tak terputus di mana-mana peringkat, sandarkan pada Rasulullah pada perkataan, perbuatan dan juga pengakuan baginda Nabi sendiri dan bukan pada sahabat ataupun tabi'in. Itu yang kita bincangkan definisi hadis sebelum ni. Kullu aqwalun wa af'alun wa takhrirun. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takhririn aw sifatin khilqiyatin aw sifatin khuluqiyatin sawa'un ma kana qabla bi'sah am ba'daha. Itu adalah definisi itu. Semua definisi hadis itu sendiri Imam Al-Bukhari dah patuhi, dah penuhi berdasarkan definisi hadis itu sendiri, dan dia bukan daripada sahabat ataupun tabi'in. Dan antara syarat yang membezakan antara Bukhari dan Muslim, seperti mana yang saya tegaskan pada minggu lepas, kenapa Muslim duduk di ranking yang kedua? Sebab Muslim dia tak seketat Imam Al-Bukhari, yang mana Imam Al-Bukhari mensyaratkan
al-liqa'. Liqa' ni maksudnya apa? Bertemu. Bukan sekadar muasyarah ataupun bukan hanya sekadar hidup sezaman. Berdasarkan tarikh wafat kita boleh tahu kita hidup sezaman dengan siapa kan. Kita hidup sezaman dengan tokoh-tokoh tertentu. Contohnya Perdana Menteri kita Muhyiddin Yassin. Kita hidup sezaman dengan Muhyiddin Yassin. Sebab tarikh dia hidup dan kita pun masih hidup, ada kemungkinan kita bertemu dengan dia ataupun menerima sesuatu daripada dia. So kita dalam keadaan sezaman muasyarah. Tetapi liqa' tak tentu lagi. Dengan PKPD total lockdown ini memang tak ada liqa' lah kan, walaupun hidup sezaman. Sebab tu penting untuk kita tahu. Imam Al-Bukhari dia mensyaratkan liqa'. Imam Muslim cukup sekadar muasyarah, cukup sekadar hidup sezaman. Sebab tu dia duduk di ranking yang kedua. So itulah kelebihan ataupun kenapa Imam Al-Bukhari duduk di ranking yang pertama. Okey, yang kedua Imam Muslim. Boleh kita habiskan sikit ya. Imam Muslim pula kalau kita lihat dia di tempat yang kedua dan dia juga menamakan kitab dia sebagai kitab sahih. Itu yang boleh tahan juga Imam Muslim ni kira yang kedua hebatlah selepas Imam Muslim, dan dia juga merupakan anak murid kepada Imam Al-Bukhari sendiri. Nama sebenar Imam Muslim adalah Abu Husain Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim Ibnu Al-Warid Ibnu Khushari An-Naisaburi. Okey, dan beliau telah lahir di Naisabur, Nasrabad Naisabur. Nama dia sendiri adalah Muslim lah, sebab nama dia Imam Muslim, dan dia bukan dinisbahkan kepada mana-mana tempat. Jadi nama sebenarnya sendiri adalah Muslim Ibnu Warid Ibnu Khushari An-Naisaburi. So kita panggil dia adalah dengan panggilan Imam Muslim. Okey, Muslim itu maksudnya apa? Muslim itu maksudnya orang Islam. So nama dia sendiri adalah seorang Muslim. Dan kitabnya pula dia kenali sebagai Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Sunan bin Naqli Al-Adil an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang juga nama dia, Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Sunan bin Naqli Al-Adil an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Dan kita ringkaskan sebagai Jami'us Sahih ataupun Sahih Muslim. Sahih Imam Muslim ataupun Sahih Muslim sahaja. Okey. Dan kita orang Melayu suka yang ringkas, kita sebut yang ringkas saja. Okey. Satu lagi, kalau sekiranya untuk final test nanti, kalau ada soalan berkaitan dengan tokoh-tokoh ataupun kitab-kitab, maka bila kamu jawab tu kamu kena masukkan nama penuh pengarang. Kalau soalan tu adalah ceritakan ataupun jelaskan dua orang tokoh dalam bidang hadis dan kitab ataupun karya agung mereka. Jadi kamu kena ceritalah sikit nama dia apa. Contohnya tokoh dalam bidang hadis yang pertama adalah Imam Al-Bukhari ataupun nama sebenar dia Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah Al-Ju'fi Al-Bukhari, lahir pada tahun bila, wafat pada tahun sekian. Okey. Kemudian kitab dia, nama kitab, kemudian cerita serba sedikit berkaitan dengan isi kandungan kitab tersebut. Itu cara kamu nak jawab soalan kalau naik berkaitan dengan tokoh dan juga karya yang dihasilkan oleh tokoh tersebut. Okey, boleh tengok kan? So Imam Muslim tadi karya dia adalah Musnad Sahih Mukhtasar min Sunan bin Naqli an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita kenali sebagai Jami' al-Muslim, Jami' Sahih atau Sahih Muslim. Dalam kitab ni keseluruhan ada lebih kurang 7,275 hadis dan terdapat lebih kurang 4,000 hadis yang tidak berulang. Dia sama dengan Bukhari tadi, ada hadis yang berulang, ada hadis yang tidak berulang. 4,000 yang pure tidak berulang, manakala bakinya adalah hadis-hadis yang berulang, bermaksud diletakkan di dalam perbincangan yang pelbagai. So satu hadis tu kadang-kadang perbincangan dia membawa kepada beberapa perbincangan yang lain. Okey. Dan dia telah dibahagikan kepada 54 tajuk yang dikategorikan sebagai kitab-kitab, dan para ulama juga telah memberikan pengiktirafan. Ijma' ulama mengatakan bahawa
kitab Sahih Muslim ini adalah kitab yang kedua paling sahih atas muka bumi ini selepas Sahih Al-Bukhari. So bagi kita umat Islam, sumber kita adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah tu luas, hadis tu luas. Di mana kita nak rujuk? Pada kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. InsyaAllah selamat dunia akhirat. So apa-apa yang ada dalam Bukhari dan Muslim itu adalah sahih, tepat, dan ketepatannya itu diiktiraf oleh semua ulama secara ijma' menepati ketepatan yang ada pada Al-Quran. Al-Quran kita memang tak boleh petikaikan sebab dia memang sangat-sangat tepat daripada Allah. So yang bawah daripada Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Okey, sedikit berkaitan dengan metod penulisan Sahih Muslim. Yang pertama sekali, Imam Muslim memasukkan hadis yang sahih yang telah disepakati para ulama, manakala hadis yang baginya sahih tapi tak disepakati oleh para ulama, dia tak masukkan. Okay? Dia nak yang sahih dan ulama sepakat. Dan kalau sahih tapi ulama tak sepakat, dia tak masukkan lagi. So maksudnya ada lagi hadis sahih yang lain yang Imam Muslim tak masukkan. So dia nak yang sahih dan juga yang sepakat saja. Yang kedua, seperti mana syarat Imam Bukhari tadi, perawi dia kena adil, dhabit, siqah, sama ada dari sudut riwayat hidup dan juga sifat-sifat. Kemudian muttasil, ittisal sanad sampai kepada Rasulullah tanpa terputus, dan seperti mana yang dijelaskan tadi, hanya sekadar muasyarah, hidup sezaman, dan tidak perlu adanya liqa ataupun syarat pertemuan. Bukti pertemuan itu tidak disebutkan oleh Imam Sahih Muslim. Tetapi walaupun macam tu pun masih lagi ketat penyaringan yang telah dibuat oleh Imam Muslim tersebut. Yang seterusnya adalah disandarkan kepada Rasulullah SAW, sama seperti Imam Muslim tadi, Imam Bukhari tadi, dan yang kelima, perawi hendaklah hidup sezaman dengan perawi sebelumnya. Dan syarat ini dinamakan sebagai an-anah. Okey, perbincangan tentang an-anah ni adalah perbincangan yang detail. So bagi kitab-kitab selain daripada kitab Bukhari dan Muslim, sekiranya hadis-hadis yang kita akan namakan sebagai hadis-hadis mu'an'an, hadis yang banyak pakai an aja. Dia tak pakai akhbarana, amba'ana, haddasana, dia pakai an Umar bin Khattab an Nabi sallallahu alaihi wasallam. An ni sebenarnya dia tak cukup kuat. Macam mana akhbarana, amba'ana, haddasana, itu memang kuat dan meyakinkan. Tapi kebanyakan dalam Bukhari dan Muslim dia orang pakai an saja. Tapi kita kena faham ada perbezaan. Mu'an'an dalam Bukhari dan Muslim dengan an dalam kitab-kitab yang lain sangat-sangat berbeza. Kalau an-anah dalam Bukhari ini, dia memang tepat, dia memang sahih sebab penapisannya ketat. Manakala an-anah ataupun mu'an'an daripada hadis-hadis yang lain, dia tak tentu sahih dan tak tentu tempat. Kau boleh faham tak? Bila kita baca hadis tu dia tulis an Umar bin Khattab an Nabi an tu. Sepatutnya kalau yang sahih dia sebut akhbarana, amba'ana, haddasana, banyak lagi lah istilah-istilah tersebut. Tapi kalau an ni maksudnya dia hanya sekadar dari, dia bukan telah dikhabarkan kepada aku, telah diberitakan kepada aku. So penggunaan perkataan itu juga sebenarnya sangat-sangat memberi kesan kepada kesahihan satu hadis. So kalau bagi kitab yang lain, an-anah ni dianggap sebagai tidak sahih ataupun lemah. Tapi bagi Imam Bukhari dan Muslim, ulama mengatakan bahawa tak ada masalah an-an dalam Bukhari dan Muslim. Okey. Dan perbezaan yang ketara adalah perbezaan dari sudut liqa' tersebutlah seperti mana yang kita sebutkan tadi. Sama ada an dan juga adanya liqa'. Okey. Dari segi matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dia mengumpulkan matan yang berbeza dalam satu riwayat dan dia tidak pecahkan kepada bab-bab yang berasingan. Maksudnya berbeza dengan Bukhari tadi. Bukhari ni dia potong-potong hadis dan dia bagi pada bab-bab yang berbeza. Manakala Imam Muslim ni dia bawa matan tu sampai habis. Kalau tadi matan tentang baligh anni walau ayah wa hadithu an bani Israil walau haraj man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. So itu satu matan yang lengkap, ada sanad periwayat, dia tak pecah-pecah. Itu dibuat dalam satu bab sahaja. So nanti dalam huraian mungkin akan ada perincian kepada bab-bab yang berbeza, tetapi dia dibawakan dalam satu bab yang sama sahaja. Okey.
Kemudian dia ada pendahuluan dalam kitabnya, dia buat pendahuluan dan juga dia menerangkan tabaqat perawi dan juga dia ada mengkelaskan di sebahagian daripada hadis tersebut, dia mengkelaskan atau meletakkan taraf bagi hadis-hadis tersebut. Okey. Tapi diyakini bahawa semua yang dimaksudkan oleh Imam Al-Muslim itu merujuk kepada kesahihan hadis tersebut. Okey, kita pergi dengan cepat. Seterusnya adalah Sunan Abu Daud. Yang ketiga, kita bincang ni ikut ranking Bukhari, Muslim. Kemudian ranking yang ketiga adalah Sunan Abu Daud. Kenapa dinamakan Sunan? Seperti mana yang kita bincangkan tadi, dia susun berdasarkan kepada perbincangan fiqh yang ada. Okey, Imam Abu Daud itu sendiri ataupun nama asalnya adalah Sulaiman ibnu Ash'as ibnu Ishaq ibnu Bashir Al-Azdi As-Sajistani. Imam Daud ni orang Sajistan. So dia geng-geng Imam Bukhari jugalah. Geng-geng tempat-tempat Uzbekistan, Turkmenistan, Sajistan dan sebagainya. Negara-negara Tan ni, Gostan. Okay, semua itu adalah negara yang dekat-dekat dengan Rusia, bawah sikit daripada Rusia tu. Okay. Dan dia orang ni bukanlah orang Arab, dia adalah orang Sajistan lah, orang yang berkulit cerah. Okay. Dia lahir pada tahun 2202 Hijrah, wafat pada 16 Syawal di Basrah. Kemudian kalau kita lihat nama kitab Imam Abu Daud ni, dia namanya adalah kitab Sunan Abu Daud. Nama kitab dia apa Tak ada pula nama kitab dia. Dia ada nama kitab penuh Sunan Abi Daud. Apa nama? Lupa pula. Okey, kitab beliau adalah kitab Sunan Abu Daud dan keseluruhan kitab dia mengandungi lebih daripada 40 buah kitab ataupun bab. Bab besar dia dinamakan sebagai kitab. Dia bukan kitab ni dia ada bab yang besar. Bab yang utama ada 40. Dalam bab tu pula dia ada bab-bab yang kecil, subtopik dia ada sekitar 1871 bab. Okey, dan dia telah memasukkan 4800 hadis daripada 600 hadis yang sahih, manakala hadis-hadis yang lain menyamai taraf hadis yang sahih. Dia tak 600 yang sahih, yang lain itu dikira sebagai menyamai taraf hadis yang sahih. Okey, so kenapa dia duduk di bawah Muslim? Sebab dia antara kitab yang hampir-hampir menyamai kesahihan seperti mana Imam kitab Sahih Muslim. Okey. Dan perbincangan dalam Sunan Abu Daud adalah perbincangan berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, secara khusus merujuk kepada hukum hakam saja. Okey. Dan kalau kita lihat dari sudut metodologi penulisan adalah berdasarkan kepada permasalahan fiqh, sebab tu kita namakan dia sebagai sunan, dan dia mulakan dengan bab taharah, bab solat. Okey, bab asas agama ni. Sebelum kita solat kita kena belajar bab bersuci, bab taharah, bab najis. Kemudian barulah dibawakan hadis-hadis tentang solat, tentang puasa, tentang zakat, dan akhirnya sampailah kepada bab-bab yang meliputi perbahasan berkaitan hukum hakam sahaja. Okey. Dan dalam kitab Sunan Abu Daud ini dia ada banyak hadis dan hadisnya meliputi hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, dan juga ulama mendapati terdapat hadis yang dhaif di dalam kitabnya. So sebab tu dia tak boleh namakan kitab dia kitab sahih, sebab ada hadis dhaif di dalamnya, dan dia pun tidak ada intention untuk menjadikan kitab dia adalah kitab yang hadis sahih saja. Sebab tu dia tak namakan kitab dia kitab sahih. Dia hanya kita namakan kitab sunan, yang mana semua perbincangan hukum dimasukkan dalam kitab tersebut. Dia tak claim macam Imam Bukhari, Imam Muslim memang claim daripada awal itu adalah kitab yang sahih. Yang lain, Imam Abu Daud dan yang lain-lain, mereka lebih sekadar membawakan hadis-hadis berkaitan dengan hukum untuk panduan umat Islam. Okey. Dan dia juga tidak memasukkan hadis yang telah disepakati oleh para muhaddisin untuk ditinggalkan. Maksudnya kalau hadis ni para ulama muhaddis kata tak perlu ambil, tak perlu ambil, dia taklah dhaif, tidaklah maudhu', tapi ulama, ada sebagian ulama dia akan bagi hukum tinggalkan. Maksudnya tak perlu, kita tak perlu
ambil kisah tentang hadis tersebut, maka dia tak akan masukkan. Okey. Dan dia juga menjelaskan taraf satu hadis seperti hadis dhaif, munkar ataupun mudallas. Namun demikian hadis yang sahih tidak dinyatakan tarafnya. Okey, ada sebahagian dia akan sebutlah taraf hadis tersebut dalam kitabnya. Tapi para ulama dia mengatakan bahawa tujuan imam sunan ini masukkan hadis ataupun bukukan hadis tersebut sebab pada pandangan dia, pada diri dia sendiri, dia merasakan bahawa hadis itu sahih ataupun hasan ataupun sekurang-kurangnya dhaif tapi boleh diamalkan. Maka sebab itulah dia masukkan dalam kitabnya tersebut. Dan yang terakhir, dia juga menceritakan ataupun menerangkan kredibiliti perawi, sama ada siqah, waham, majhul dan lain-lain dalam riwayat-riwayat yang dia masukkan. Dan dia juga menjelaskan bahawa dia tak masukkan perawi-perawi yang matruk, yang ditolak penyaksian, ditolak periwayatan daripada dia, memang dia tak akan masukkan. Okay, so kalau siqah disebut siqah, kalau waham disebut waham. Waham ni maksudnya kita macam was-was lah. Kalau majhul tak dikenali, dia akan sebut tak dikenali. Kadang-kadang nama tu macam nama biasa dengar, tapi bila disiasat latar belakang dia orang yang tak dikenali, so dia akan disebut majhul dan lain-lain lagi. So itu konteks perbincangan dalam Sahih Al-Bukhari. Terusnya yang keempat di bawah daripada Imam Al-Bukhari adalah Imam Tirmizi. Okay, Imam Tirmizi. Nama sebenar Imam Tirmizi adalah Imam Al-Hafiz Muhammad Ibnu Isa, Ibnu Surah, Ibnu Musa, Ibnu Ad-Dhahhak, As-Silmu At-Tirmizi. Tirmiz. Jadi beliau lahir, beliau juga dikenali sebagai Abu Isa. Abu Isa ni kalau kamu tengok dalam pembincangan kitab fiqh ataupun dalam kitab-kitab syarah, kadang-kadang diguna pakai qala Ibnu Isa, qala Abu Isa. Qala Abu Isa. Abu Isa itu merujuk kepada Imam Tirmizi, nama asalnya. Okey, dia lahir di Turmus ataupun Tirmiz. Okey, dan meninggal juga di Tirmiz ataupun Turmus. Sebab tu sebutan Imam Tirmizi ni kita boleh pakai Imam At-Tirmizi ataupun Imam At-Turmuzi. Dua-dua betul. Okey, sebab nama tempat dia boleh disebut sebagai Turmus dan juga Tirmiz. Okey, tapi kalau sepanjang yang saya belajar, Imam Turmuzi, biasanya para muhaddisin sebut Imam Turmuzi. Okey, kalau Imam Tirmizi ni biasa orang Melayu kita lah. Orang Melayu kita kan ada orang nama Tirmizi. Okey, tak ada masalah nama tersebut adalah nama tempat Turmus. Turmus ni kalau tak silap di Iran kot. Di Iran, Turmuz Iran. Okey, so dia orang Iran lah. Okey, nama sebenarnya adalah Muhammad Ibn Isa. Okey, kemudian nama kitab dia adalah kitab Jami' Tirmizi ataupun dikenali sebagai Sunan Tirmizi. Dan keseluruhan isi kandungan kitab tersebut terdiri daripada 46 bab yang utama. Kemudian di dalamnya ada sebanyak 3,956 hadis yang dimuatkan dalam kitab Sunan Tirmizi. So Sunan Tirmizi ni antara kitab hadis yang kecil. Dia tak banyak jilid macam Bukhari yang 9,000 lebih. Dia hanya 3,000 je. So kalau kamu beli kitab Sunan Tirmizi ni murah je sebab nipis. Kalau kamu cari kitab satu set Al-Bukhari tu mungkin harga dia 600-700 ringgit. Kalau pesan daripada kawan-kawan di Mesir ke, di luar negara, di Jordan ke, di Syria, kau boleh pesan beli. Mungkin 1,000 lebih harga. Tapi kalau Sunan Tirmizi ni dalam 2 jilid ataupun 1 jilid yang besar ataupun 3 jilid yang kecil, 2 jilid yang kecil, harganya murah sebab jumlah hadisnya tak banyak. Okey. Dan Imam Tirmizi juga dia menghasilkan satu kitab yang legend yang kita selalu rujuk, iaitu kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmizi. Okey, Syama'il Muhammadiyah yang saya ceritakan sebelum ni, satu kitab yang menceritakan tentang susuk tubuh baginda Nabi SAW, akhlak dan juga penampilan fizikal baginda Nabi. Kalau kamu nak kenal Nabi, maka tidak untuk kamu khatam kitab Syama'il Muhammadiyah. Okay, siapa yang hasilkan kitab Syama'il? Imam Tirmizi. Okay, ada sebagian ulama mengatakan level hadis-hadis Imam Tirmizi ni adalah sama level dengan Bukhari. Sebab dia adalah anak murid rapat dengan Imam Al-Bukhari.
Cuma dia fokus kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama ni hebat, macam-macam ilmu yang dia ada, dan Imam Tirmizi ni menghasilkan banyak kitab, antara yang famous adalah Syama'il Muhammadiyah dan juga kitab Sunan Tirmizi itu sendiri. Okey, kita tengok sikit berkaitan dengan metod penulisan. Imam Tirmizi dia menerangkan taraf ataupun kedudukan satu hadis, sama ada hadis itu sahih, hasan, dhaif, gharib, mu'allal, dan dia akan menjelaskan di mana ilal ataupun di mana kecacatan penyakit yang ada pada satu hadis tersebut. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga memperkenalkan satu istilah yang tak dipakai oleh ulama-ulama lain. So istilah ni kalau kita dengar, dia hanya digunakan pakai oleh Imam Al-Bukhari saja. Imam Tirmizi saja, iaitu yang dinamakan sebagai Hasan Sahih. Hasan Sahih ini adalah satu istilah yang infarada Tirmizi. Dia berseorangan Imam Tirmizi dalam mengatakan satu hadis itu statusnya adalah Hasan Sahih. So kalau kamu mengkaji tentang Imam Tirmizi, ada beberapa pendapat juga apa iakah yang dimasukkan dengan Hasan Sahih. Sebab setakat yang kita belajar, yang kita faham, hadis Hasan lah kan, Sahih. Hadis Sahih cukup 5 syarat. Hadis Hasan cukup 5 syarat, kurang hanya pada dhabit saja. Okey. So tiba-tiba Imam Tirmizi dia keluarkan satu istilah Hasan Sahih. So apa yang dimasukkan dengan Hasan Sahih tersebut? Imam Tirmizi nak kata hadis ini hasan tetapi sahih ke, ataupun hadis itu sahih tetapi hasan ke? So dia adalah istilah yang agak gharib dan tidak digunakan pakai oleh ulama-ulama yang lain. Okey. Tapi kalau nak terangkan maksud Hasan Sahih itu susah juga, sebab ulama selepasnya para kitab pensyarah kitab dia pun ada banyak penafsiran tentang yang dimasukkan dengan Hasan Sahih tersebut. Okey. Dia ada guna istilah hadis hasan, hasan gharib, hasan sahih gharib, dan juga hasan li ghairihi. Itu mungkin antara yang kita boleh faham macam hasan li ghairihi. Tapi yang kita agak keliru bila mana Imam Tirmizi guna perkataan hasan sahih gharib, hadis gharib. So benda-benda tu tidak disepakati istilahnya dengan ulama-ulama hadis yang lain. So itu menunjukkan bahawa Imam Tirmizi ni dia dalam kelasnya yang tersendiri lah. So dia dalam satu kelas yang tersendiri dan dia ada definisi sendiri yang dibuat. Okey. Kemudian Imam Tirmizi juga dia menjelaskan rijalul hadis tentang perawi satu hadis. Dia akan terangkan sedikit tentang perawi-perawi yang terlibat, dan juga dia kitab Sunan Tirmizi ni seperti mana kitab Sunan yang lain, dia susun berdasarkan permasalahan fiqh. Okey. Jadi dia memasukkan hadis-hadis yang menjadi sandaran kepada perbincangan fiqh tersebut, yang mana pandangan-pandangan fuqaha yang rajih dijadikan sebagai rujukan pada pembawaan hadis-hadis tersebut, dan berdasarkan kepada perbincangan yang sahih ataupun yang rajih. Okey. Sama ada sahih ataupun tidak, untuk dibuat penilaian untuk menerangkan sebab-sebab kecerdasannya. Ini yang antaranya kita kena faham kenapa satu kitab tu dihasilkan. Ada kitab yang dibuat memang tujuannya dia masukkan yang sahih dengan yang tak sahih, sebab tujuannya adalah nak bawakan sebuah riwayat yang ada. Kemudian kita sebagai pembaca, kita kena buat penilaian. Okay? Sebab sengaja dibuat macam tu, sebab dia nak bawakan semua hadis-hadis yang ada tentang satu perkara tersebut, dan dia tinggalkan kepada kita pembaca untuk buat penilaian. Sebab tu sebelum baca tu kitab, kita kena tengok depan dulu, muqaddimah muallif ataupun musannif tu kita kena tengok. Kenapa dia akan cerita, kecuali Imam Bukhari tadi dia tak cerita kenapa dia buat kitab dia macam tu. Pengarang-pengarang kitab lain dia akan ceritakan kenapa dia buat macam tu. Sebab itulah penting untuk kita sebelum kita baca tu kitab, kita kena tengok dulu muqaddimah pengarang kitab tersebut. Apa tujuan dia buat macam tu. Macam Imam Tirmizi ni dia masukkan semua riwayat-riwayat yang ada, ditinggal daripada kita untuk kita buat penilaian. Masalahnya kita jahil. Kita pun tak tahu. Kita pun baca dan kadang-kadang kita petik daripada Tirmizi, rupa-rupanya tak betul. Sedangkan Imam Tirmizi bawakan untuk kita buat penilaian, tapi kita tak erti buat penilaian, susah. Contoh kalau macam semester lepas kamu belajar tentang ulum Quran kan,
Kalau kamu belajar tentang ulumul Quran, kamu belajar kitab tafsir yang paling utama, kitab Tabari, tafsir At-Tabari. Kitab tafsir Al-Ma'sur. Tafsir Al-Ma'sur, kitab tafsir Al-Quran Al-Karim oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari dia bawakan dalam kitab tafsir dia bawakan semua hadis-hadis dan semua riwayat-riwayat, termasuk riwayat-riwayat Israiliyat, kan, kalau kamu belajar. So kalau kamu nak cari benda-benda yang pelik tentang tentang bumi sebagai contoh, kamu boleh rujuk dalam kitab Imam Tabari. Walaupun kitab tafsir At-Tabari itu kita anggap sebagai kitab tafsir yang paling agung, paling utama, dia adalah tafsir bermaksud, tapi kita kena hati-hati juga dengan tafsiran dalam Imam At-Tabari, sebab dia bawa masukkan riwayat-riwayat Israiliyat dengan tujuan untuk menceritakan kepada pembaca ada riwayat Israiliyat dan kita kena buat penilaian. Sebab tu kalau kamu tengok dalam kitab tafsir Tabari ada cerita tentang kenapa berlaku gempa bumi. Sebab bumi ini duduk di atas satu tanduk kerbau. Dan bila ada lalat datang mengganggu kerbau tu pun akan goleng-gelengkan kepalanya, maka bumi yang duduk di hujung tanduk kerbau itu akan bergerak, maka terjadilah gempa bumi. Ada dalam Tabari tu. Sedangkan kitab Tabari adalah kitab tafsir bermaksud yang paling dipercayai, yang paling kita boleh rujuk. Kenapa jadi macam tu? Sebab tujuan dia adalah dibawakan semua riwayat-riwayat Israiliyat untuk kita faham, untuk kita buat penilaian, dan kita kena pandai lah bila kita nak baca buku tu, kena baca kitab tu, kita kena pandai buat penilaian. So bodoh-bodoh tak tahu apa, tak boleh nak baca, sebab kena faham metod dan faham tujuan tersebut. Okay, itu contoh kita kena memahami satu hadis, satu kitab tersebut, apa tujuan pengarang tersebut buat. So Imam Tirmizi dia macam tu juga, dia masukkan hujah-hujah ataupun hadis-hadis, pendapat perbincangan fiqh pun dia masukkan dalam tu, tetapi dia masukkan dua-dua. Yang rajih pun bawa masuk, yang tak rajih pun dia bawa masuk. Yang sahih pun ada, yang tak sahih pun ada. Tapi tujuan dia adalah untuk membuat penilaian dan meninggalkan kepada kita untuk kita buat penilaian sama ada sahih ataupun tidak dan sebagainya. Tinggal lagi kita yang baca ni kena cerdiklah sikit. Okay, sebelum kita nak menghadap ataupun sebelum kita nak mendalami satu hadis. Okey, yang kelima. Okey, tinggal dua lagi. Yang kelima adalah Sunan An-Nasa'i. Okey, Imam An-Nasa'i adalah Abu Abdurrahman Ahmad Ibnu Ali Ibnu Shu'aib Ibnu Ali Ibnu Sinan Al-Bahri Ibnu Dinar Al-Khurasani An-Nasa'i. Okey. Adapun nama sebenar dia adalah Abu Abdurrahman. Okey. An-Nasa'i ini berdasarkan nama tempat dia orang lah, iaitu di Nasak. Nasak di mana? Di Khurasan. Khurasan di mana? Khurasan tu di Iran. Siapa pernah pergi Iran? Tak pernah pergi Iran. Khurasan. Saya pernah pergi Iran, duduk kat Iran seminggu, duduk di Khurasan. Saya duduk di Qum. Qum tu dia punya ibu kota Tehran. Tehran ibu kota dia. Kemudian Qum tu dia punya bandar suci. Iran ni kan orang Syiah. Saya duduk di Qum tu 3 hari duduk di sana. Kebetulan masa saya sampai tu tengah birthday Fatimah Maksumah. Anak kepada cucu cicit kepada Sayyidina Ali. Tak silap lah. So dia orang buat perayaan. Dia orang Syiah ni dia pergi ke Qum tu buat haji. Ramai. Masa saya sampai tu dengan ramai dia orang punya pengembara daripada seluruh dunia datang duduk tepi-tepi jalan, dia orang duduk berkemah dan dia orang datang duduk di Qum tu untuk buat ibadat sempena birthday Fatimah Maksumah tersebut. Alhamdulillah lah, sempatlah duduk di Qum tu tengok dia orang solat, memang solat jamak. Zuhur jamak sekali dengan asar sekali. Kemudian imam dia memang solat dalam lubang kat depan. Tapi bila kita tanya dia, sebab saya masuk dalam universiti Al-Mustafa University, Al-Bait Mustafa University tu, dalam universiti tu dia bila kita tanya dia kata dia tak amalkanlah benda-benda yang kita faham, benda pelik-pelik tu. Tapi bila kita tengok sendiri kat masjid tu macam-macam lah. Sebelum masuk masjid dia ada macam satu bekas, kemudian dalam tu ada macam biji kerem tu, tanah
tanah Karbala yang dijadikan bentuk bulat macam shilling, macam carom punya biji tu. Tujuan tu untuk apa? Untuk solat. So bila dia solat dia kena sujud atas batu Karbala tu. Tu dapat tengok. Dan lepas beberapa hari saya terus pergi ke Qom. Saya tanya kepada orang Iran tu, dia suruh pergi ke Khurasan, dia kata. Dia kata kalau kamu dah sampai ke Khurasan, kamu dah lihat separuh daripada kecantikan dunia. Keindahan dunia ni separuhnya ada kat Khurasan. So kita orang pergilah naik bas ramai, memang cantik, memang lawa lah Khurasan ni. Tapi kita nak cerita apa tadi? Imam An-Nasa'i ni asal daripada Khurasan. Khurasan ni memang cantik. Memang cantik, orang-orangnya pun cantik. Yang jual tepi jalan ni lawa-lawa orangnya. Tempatnya pun cantik, indah. Memang tak sampai seperti mana yang ada di Malaysia lah. Boleh kamu Google lepas ni tengok Khurasan tu macam mana. Masa kami sampai tu tengah musim panas. Tapi panas dia tu macam dalam aircon. Panas terik tapi rasa macam duduk dalam aircon. Punyalah dia punya dia punya suhu, dia punya cuacanya baik dan menyamankan. Panas tapi sejuk macam laikon. Dan ada hadis Nabi SAW akan keluar Dajjal daripada Khurasan. Sebab tu kami nak pergi juga ke Khurasan sebab nak tengok tempat bakalnya keluar Dajjal di akhir zaman ni. Dajjal tu akan keluar daripada Khurasan di Iran. Tapi cantik lah tempat dia. So Imam An-Nasa'i ni adalah orang Iran yang berasal daripada badan Khurasan. Okey, nama sebenar kitabnya adalah Al-Mujtaba min Sunanil Kubra, yang juga dikenali sebagai Sunan Al-Kubra. Okey, Sunan ia juga dikenali sebagai Sunan Al-Sughra ataupun Sunan An-Nasa'i ataupun kitab Al-Mujtaba. So kalau disebut Al-Mujtaba, ia adalah merujuk kepada Sunan An-Nasa'i. Okey, dalamnya ada 5,270 hadis yang dipecahkan kepada 51 bab. Dan hadis dalamnya telah dipilih dan dikeluarkan daripada Sunan Al-Kubra miliknya. So dia ada Sunan Kubra yang besar dan juga dia ada Sunan As-Sughra. Okey, Sunan As-Sughra dan juga Sunan Al-Kubra. Okey. Method dia lebih kurang sama seperti pengarang-pengarang yang lain. Dia susun kitab berdasarkan kepada perbincangan fiqh. Dia hanya masukkan perawi yang diterima oleh ijma' dan juga para fuqaha. Dan syarat-syarat pemilihan perawi dikatakan bahawa Imam An-Nasa'i ini syaratnya lebih ketat daripada Bukhari dan Muslim. Namun ramai pendapat yang mengatakan bahawa beliau ini tidak dapat membuat penilaian dengan baik sebaik apa yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Walaupun katanya syarat Imam An-Nasa'i lebih ketat sebenarnya compare to Bukhari dan Muslim, tetapi dia tu sendiri, Imam An-Nasa'i itu sendiri, dia banyak terlepas pandang bila buat penilaian walaupun syaratnya tepat. So bila di-compare balik dengan syarat-syarat dalam Bukhari dan Muslim, sebenarnya dia jadi tak tepat sangat. Dia tak tepat sangat sebab dia sendiri gagal untuk menepis dengan baik walaupun syarat yang dikenakan, yang diletakkan adalah lebih ketat daripada Al-Bukhari. Okay? Dan contohnya Imam Ibn Katsir berpandangan bahawa Imam An-Nasa'i ini dia telah buat kajian yang mendalam tentang para perawi. Tapi bila disemak balik kepada perawi yang ada dalam kitabnya, bila disemak dari sudut jarh wa ta'dilnya, terdapat perawi yang dhaif, yang mu'allal, yang munkar dan sebagainya, masih lagi ada. Kalau dia kata dia ketat, dia tepat, tapi bila kita semak ada banyak yang dhaif dan sebagainya. Itu yang menyebabkan dia punya ranking pun duduk jatuh bawah sikit di antara yang di bawah berbanding 6 kutubus sittah yang lain. Okey, dan tidak dinafikan dalam kitab Sunan An-Nasa'i ini ada kitab yang sahih, hasan dan dhaif dan sebagainya, itu memang ada. Dan dia mencatatkan semua isnad dan satu perkara, dan dia menerangkan tentang kebenaran ataupun kesalahan yang terdapat dalam suatu sanad-sanad itu dia akan ceritakan, dan dia akan menjelaskan sanad dan matan dan disertai dengan sedikit takhrij ataupun sumber rujukan kepada hadis-hadis tersebut. Okey, itu yang dibawa oleh Imam An-Nasa'i. So Imam An-Nasa'i ini duduk di ranking yang ke-6, dan yang terakhir yang kelima tadi, yang terakhir adalah Sunan Ibnu Majah.
Okey, Sunan Ibnu Majah ataupun nama sebenarnya adalah pengarangnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Abdullah Ibnu Majah Al-Khuzwani Ar-Rabi'. Okey, dan beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Majah Maula Rabah. Majah Maula Rabah. Okey. Dan beliau telah lahir pada tahun 209 Hijrah di Khuzwain. Khuzwain ni di mana? Khuzwain di Spanyol ke? Kena tengok, kena Google balik. Okey. Dan kebanyakan pengarang-pengarang kitab hadis ini bukannya orang Arab. Itu fakta yang kita kena terima. Kebanyakan para pengarang-pengarang kitab-kitab hadis, muhaddis yang utama ini kebanyakan mereka bukannya orang Arab. Orang Arab ni problem juga kan. Banyak-banyak orang Arab ni, tak semua orang Arab ni okey, dia problem. Yang dalam bidang hadis ni kebanyakan orang-orang yang luar daripada orang Arab. Okey. Nama kitabnya seperti mana kita sebutkan tadi, Sunan Ibnu Majah. Dan keseluruhan kandungan kitab tersebut dibahagikan kepada 1,500 bab dan 37 kitab, dan ulama merumuskan bahawa hadis-hadis itu telah dipecahkan kepada 32 buah kitab, dan keseluruhan hadis sekiranya kita kira satu persatu jumlahnya mencapai 4,000 buah hadis dalam Sunan Ibnu Majah. So dalam sekitar 4 ke 5 jilid saja. Okey. Kemudian metodologi penulisan kita boleh katakan sama seperti mana kitab-kitab sunan yang lain, yang mana dibahagikan ataupun dihuraikan berdasarkan kepada pembincangan fiqh, dan juga terdapat sahih pun ada, hasan pun ada, dhaif pun ada, dan juga Imam Ibnu Majah ni ada juga hadis munkar. Ini menyebabkan kedudukannya duduk di bawah sekali. Ada juga hadis-hadis yang munkar, yang mana beliau tidak menjelaskan dan tidak dinyatakan kenapa dia masukkan hadis-hadis yang bukan. Mungkin disebabkan dia mengambil apa nama